Weh gang, dah start. Hai, nama saya Alif Najmi bin Musa. Matrik nama saya Alpha 00000756. Saya dari Skul Saad, kos BAM. Hai, nama saya Haikal. Nombor kad matrik saya Alpha 0000765 daripada Skul Saad, kos DAM. Hai, nama saya Putra Muhammad Akif. Nombor kad matrik saya Alpha 0000770 dari Skul Saad, kos DM. Nama saya Nur Aswan Azhar binti Muhammad Amru. Nombor matrik C0001288, School of Business Management, Diploma Entrepreneurship. Hai, nama saya Nadila binti Muhammad Syahrin. Saya Diploma Keusahawanan dari Skul SBM. Nombor matrik C00176. Hari ni kita orang akan menceritakan tentang peristiwa 19 Mei 13 Mei. 13 Mei 1969. 13 Mei. Bye. Tanggal 13 Mei 1969 telah menyaksikan berlakunya tragedi titik hitam dalam sejarah Malaysia. Okey. Hari ini kami akan cerita tentang peristiwa 13 Mei yang berlaku di Malaysia. Sebelum kita orang nak start bercerita ni, kita nak bagi sebagai satu pengajaran lah. Sebenarnya banyak je lagi korang boleh tengok dekat YouTube, apa semua Google. Diorang ada bercerita jugalah pasal benda ni. Cumanya kita nak bagi tahu supaya benda ni tak terjadi lagi, ambillah pengajarannya. Oh my god! Wow! Ambil pengajaran, ambil iktibar apa yang jadi benda yang lepas, janganlah bagi berulang lagi. Ini sekadar perceritaan lah. Nice. Cukuplah dulu berperang, tak cukup lagi berperang dengan negara luar, berperang dengan orang sendiri, dengan negara dalam sendiri. Tak cukup lagi. Stop it. Get some help. Cerita dia berpunca daripada perkauman lah. Isu perkauman dari segi sebab parti-parti yang politik, ekonomi. So apa yang jadi, kita ambil daripada tiga sebab lah, sebab yang besarnya. Okay, yang first sekali, hak istimewa orang Melayu. Yang kedua, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. So benda ni nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan ni banyak buat kaum lain tak puas hati lah dengan Melayu. Melayu ni kira macam anak emas lah bagi kerajaan kan. So yang ketiga, yang terakhir sekali, isu kerakyatan orang luar. Terutamanya orang Cina lah yang buatkan benda ni, peristiwa ni terjadi. dia rasa tak ngam lah dengan orang Melayu, dengan orang India. Asal dia yang lebih, kita tak boleh tahan lah tengok. Sebenarnya ceritanya 11 hari bulan, 12 hari bulan dah start dah peristiwa kecil. Sebelum 13 Mei lah. Yes, tapi yang berlakunya betul-betul yang kerusuhan besar punya 13 Mei. So start 13 Mei tu dalam pukul 3.30 pagi. 3.30 pagi, Menteri Selangor dah minta orang Melayu datang dekat dia punya rumah, berkumpul supaya tak nak terjadinya benda-benda buruk berlaku. Lagi satu, dekat waktu tu memang dah bagi pengumuman supaya buat perintah berkurung untuk mengelakkan ni lah. Selama 24 jam lah. Dekat radio pun dah ada bagi perintah berkurung, cakap semua orang jangan keluar. Sebab waktu tu siapa yang keluar je memang keluar je apa jadi pun. Keluar je memang akan mati lah, kena pancung. Kena Dalam pancung, cerita ni kena tembak. Yang duduk dalam kereta pun kena bunuh lah. Takkan bagi muka pun. Memang time tu memang tak boleh nak keluar rumah langsung. Masa tu keluar je rumah, bersalah ke tak bersalah, selagi kau salah kaum dengan aku, kau mati. Yang lalu sebelah jalan kaki 5 pun yang tak tahu apa-apa pun kena ludah. Apatah lagi yang buat rusuhan bagai. Belum lagi cerita pasal kereta tadi, put cerita. Pasal kereta tu lagi ekstrim. Bayangkan mayat berterabur dekat jalan. Boleh dikatakan KL meletup lah masa tu. Cerita ni sebenarnya dia melibatkan satu negara juga
dia bukan dekat Selangor ke dekat KL ke juga tau. Benda ni dia melibatkan satu negara. Apa yang negara kita buat untuk mengelakkan benda ni berjadi? Masa tu dia dah menguat kuasa kan, undang-undang semua supaya semua mengalami PKP, perintah kawalan berkurung. So dia orang akan duduk dekat dalam satu rumah dalam masa 24 jam. Tapi tetap tak boleh jalan. Yang baik akan duduk Sampai yang baik nak keluar pergi beli barang pun takut kena bunuh. Di kawasan taman, kawasan jalan, highway, semua sama Kalau boleh tengok masa tu pelbagai kerosakan yang jadi macam jalan, kereta, kenderaan-kenderaan kan, dengan mayat yang banyak mati semua. Boleh katakan beribu juga orang yang mati pada masa tu. Banyaklah tu benda yang rosak juga time tu. Kereta terbakar. Ni semua isu besar lah juga bagi Malaysia kan. Dia umpama time tu darah memang dibalas dengan darah untuk dari segi perkauman. Dia ceritanya sebenarnya orang Cina ni tak puas hati dengan Melayu. Sebab katanya lah darah dibalas dengan darah kan. Tapi ceritanya tak sengaja. Cuma yelah ceritanya daripada orang Cina, dia bayangkan conteng dinding dekat tempat orang Melayu pasal isu politik, pasal benda-benda yang agak bagi orang Melayu panas lah. Dia cerita tu betul ke tak betul, tapi kalau dah cerita gitu panas juga. Betul ke tak betul belakang cerita. Dia memprovok orang Melayu. Dia provok. Kira orang Melayu dah tahan lama, sampai berkumpul, sampai jumpa dengan menteri besar pada masa tu. Tapi dah tak boleh tahan, itu yang jadi rusuhan. Jadi itu kali tu ada orang tua naik motor pun kena pancung gitu sebab orang Melayu dah tak tahan, mesti kena provok. Sampai kan masa tu ada buat satu perarakan. Dia lebih kurang dalam 13 km jugalah berjalan. Tak tahulah macam mana sanggupnya berjalan berarak jauh-jauh. Orang Cina jugalah berarak. Tapi adalah satu time tu ada orang Cina ni bawa masuk van dengan barang-barang, ada diorang bawa rokok kat dalam van tu. Masuk pula Kampung Baru, masuk pula tempat orang Melayu. Habis semua kena pancung, dengan orang yang bawa van tu pun kena pancung, barang-barang semua kena angkut. Dalam masa perarakan yang berjalan tu, dia juga menyebut ayat-ayat yang tak bagus macam Malaysia bermaksud Melayu babi. Zul, sabar. Jadi kat situ jadi isu Jadi orang Melayu pun dah kena provok terlampau teruk. Mana saya Melayu tahan kan. Lagi pula dia orang tak kesefahaman dengan antara kaum. Jadi isu tu makin bangkit, makin teruk Satu Malaysia turun ke KL sebagai tempat main utama pergaduhan dia orang jadi. Macam-macam cerita lah berlaku. Ada ceritanya tak ada pun dia cerita dekat Google, tapi ni cerita daripada orang yang lama orang lama yang masih ada lagi sampai sekarang. Ada yang bercerita pasal parang terbang lah, keris terbang. Tapi nak kata betul ke tak betul tak pastilah. Benda-benda macam tu tak dapat nak cerita dengan lebih sangat lah, sebab macam tak logik lah. Okey kat situ je lah yang kita akan cerita. Jumpa kita di nanti Bye. Seterusnya saya akan menceritakan tentang faktor-faktor terjadinya tragedi 19 Mei 1969, iaitu tragedi rusuhan kaum dekat Malaysia. Faktor-faktornya adalah layanan berat sebelah oleh tentera Jepun. Macam yang kita dapat tahu, kaum Melayu ni dapat keistimewaan yang lebih daripada tentera Jepun berbanding dengan orang Cina. Macam bila orang Cina ni, tentera Jepun dia baik ke buruk je, dia tetap akan bunuh orang Cina. Dia kira tentera Jepun ni macam resis dengan orang Cina Mungkin itulah yang berlakunya sifat dendam kaum Cina terhadap orang Melayu ni. Okey, faktor yang seterusnya adalah dasar pecah dan perintah penjajah Inggeris. Macam yang kita dapat tahu, British ni dia pisahkan kaum Melayu, Cina, India dekat beberapa bahagian. Contohnya macam India dekat bahagian estate untuk kawal sektor perladangan. Macam orang Cina, British ni letakkan diorang dekat bahagian-bahagian bandar untuk
kawal sektor bisnes, sektor perniagaan, dan orang Melayu pula dia letakkan bahagian kampung-kampung untuk orang Melayu ni kawal sektor-sektor macam perikanan lah, macam jadi nelayan apa semua. Sektor yang seterusnya adalah latar belakang pendidikan yang berbeza. Okey, sebelum Tanah Melayu ni merdeka, rakyat-rakyat dekat Tanah Melayu ni dia tak ada perpaduan kaum tau. Sebab macam orang Cina ni dihaskan untuk belajar bahasa Cina saja, orang India dihaskan untuk belajar bahasa Tamil saja, dan orang Melayu dihaskan untuk belajar bahasa Melayu saja. So dekat sini dia tak berlakunya perpaduan sesama kaum. Okey, yang seterusnya adalah pertelingkahan parti politik. Okey, semasa 10 Mei 1969, sebelum berlakunya rusuhan kaum tu, parti yang diwakili oleh kaum Cina dia mengalami kemenangan besar. So macam yang kita dapat tahu, bila ada parti yang menang, dia boleh tentukan apa yang pemimpin ni boleh kawal dekat Malaysia ni. Contohnya macam orang Melayu tak puas hati sebab bila diorang menang, diorang macam nak singkirkan orang Melayu ni dekat Malaysia. Lagi satu, dia macam hak keistimewaan orang Melayu ni dah dicabul lah. Contohnya bahasa Melayu bukan lagi bahasa rasmi ataupun bahasa kebangsaan Malaysia dan sebagainya. Peristiwa 13 Mei memberi kesan kepada banyak perkara di negara kita. Antaranya ialah politik, ekonomi, pendidikan dan sosial kaum. Kisah politik zaman Inggeris ini telah menyebabkan sistem masyarakat negara ini yang asalnya sangat taat dan hidup di bawah pemerintahan Raja dan Sultan telah mengalami satu perubahan yang drastik. Kuasaan Raja serta Sultan Melayu telah dihadkan kepada hanya menjadi lambang kepada sesebuah negeri atau negara. Kemudian, penjajah Inggeris ini telah menerapkan sistem residen di negeri-negeri Melayu bersekutu, dan kemudiannya diikuti pula dengan sistem penasihat British di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Dengan adanya sistem yang berbeza antara negeri, pemerintah percaya bahawa setiap negeri tidak akan bersatu untuk menentang mereka kerana tiada persefahaman. Inilah antara kesan yang telah terpendam lama dalam diri masyarakat sehingga tercetusnya peristiwa hitam 13 Mei. Sistem yang diperkenalkan penjajah Inggeris ini mengurangkan kuasa pemerintahan Raja-Raja Melayu dan pembesarnya. Perkara ini telah menyebabkan satu perubahan besar dalam pentadbiran. Fungsi residen dan penasihat British yang diperkenalkan telah mengambil alih peranan yang dahulunya dimainkan oleh pembesar-pembesar Melayu terutamanya dalam soal menasihati Sultan dan mendapatkan hasil cukai. Kesan terhadap penjajahan Inggeris di Tanah Melayu telah mengakibatkan perubahan dalam sistem ekonomi tradisional yang sekian lama diamalkan di Tanah Melayu. Sistem ekonomi tradisional yang dimaksudkan adalah seperti sistem berasaskan sara diri, penanaman padi, penangkapan ikan dan peternakan ladang. Sistem ini mengalami perubahan disebabkan penjajah Inggeris telah menjalankan dasar ekonomi kolonialisme dengan menjadi sistem ekonomi yang wujud beramatkan keuntungan semata-mata. Dalam pelaksanaan dasar ekonomi British secara langsung dan tidak langsung telah mengasingkan kaum-kaum utama di Tanah Melayu, iaitu orang-orang Cina, India dan Melayu, mengikut kegiatan ekonomi masing-masing. Perkara ini telah menyebabkan kaum-kaum Melayu, Cina dan India tidak dapat mempelajari untuk memahami satu sama lain. Mereka juga tidak dapat berinteraksi dengan baik dan menyebabkan kesukaran untuk mewujudkan perpaduan kaum. Perbezaan jurang ekonomi yang ketara akibat daripada dasar pecah dan perintah kolonial telah menimbulkan perasaan tidak puas hati sehingga mencetuskan konflik seperti 13 Mei di mana masyarakat telah dikelaskan berdasarkan kepada pekerjaan dan penempatan menjadi faktor penghalang kepada proses integrasi kaum yang lebih baik. Pendidikan di negara kita yang seakan-akan ikut telunjuk masing-masing dan ini tidak disukai oleh setengah individu. Hal ini menyebabkan banyak suara yang inginkan keadilan daripada kerajaan supaya menyamaratakan sistem. Hal ini menyebabkan ramai yang tidak bersependapat dan ada di antara kalangan anak-anak mereka yang tidak bernasib baik mendapat pendidikan kerana masalah pertelingkahan ini. Kesinambungan daripada
daripada peristiwa berdarah tersebut, kaum Cina sudah tidak bersefahaman dengan kaum Melayu di mana pada mula pemerintah Inggeris, kaum Cina kurang mendapat tempat di hati penjajah. Bermula juga dari zaman pemerintahan Jepun di mana mereka ditindas dengan begitu kejam daripada kaum Melayu. Hal ini menyebabkan sosial di negara pada masa itu terjejas. Setiap kaum tidak bersatu dan hidup berpuak-puak. Ada yang bersependapat dan ada pula yang berlainan. Kesimpulannya, pada masa itu, 13 Mei sangat memberikan kesan yang buruk dari semua aspek, tidak kira kaum tua atau muda. Kanak-kanak juga terlibat sama. Oleh itu, pelbagai usaha perlu dilakukan untuk kerajaan dalam merealisasikan hasrat sebenar ke semua kaum yang tinggal di Malaysia. Selepas rakan-rakan saya telah ceritakan tentang kronologi, faktor dan kesan, izinkan saya No! God, please, no! 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 untuk membuat kesimpulan tentang peristiwa 13 Mei 1969 ni. Kesimpulan yang dapat kami perolehi daripada peristiwa 13 Mei ni, ia merupakan titik hitam paling gelap dalam sejarah Malaysia lah. Rusuhan etnik yang terjadi antara komunis Melayu dan Tionghoa mewujudkan ketegangan etnik yang ada dalam masyarakat di Malaysia ni. Peristiwa ini juga telah mengakibatkan banyak pengorbanan nyawa, kerosakan fizikal dan memberi rasa takut kepada masyarakat yang ada di Malaysia. Disebabkan peristiwa yang terjadi ini, pemimpin Malaysia telah membuat perubahan dalam kebijaksanaan ekonomi dan politik dengan mewujudkan kebijaksanaan Bumiputera yang bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan etnik dan mempromosikan kesejahteraan kaum Bumiputera dengan lebih meluas. Peristiwa 13 Mei ini juga telah menjadi pelajaran yang berharga kepada seluruh masyarakat di dunia lah, tentang pentingnya menghormati agama etnik lain dan pentingnya menjaga kestabilan sosial dalam sesebuah negara pelbagai etnik. Itu sahaja.